المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب وهداية النصوح ولا قوة إلا قوة إلا الله. وافتح وبشر سلام قال الشيخ مسعد عن البداية dan berpaling pada keduanya dengan lehernya sekali ke kanan pada hayya ala salati 2 kali pada bang dan sekali pada hayya alal falah pada pihak kiri 2 kali. Itulah. Dia tak sebut masalah qomat. Dan berpaling pada keduanya pada bang dan qomat dengan leher muazzin orang azan sekali ke kanan pada hayya 'alas salati. Hayya 'alas salah tu 2 kali. 2 kali itu pada bang pada azan. Jadi maknanya ketika azan tu ketika kata hayya 'alas salah pada azan dua hayya 'alas salah tu ke kanan ke semua. Jadi hayya 'alas salah paling ke kanan. Hayya 'alas salah paling ke kanan. Dan sekali pada hayya 'alal falah. Pada pihak kiri 2 kali. Maknanya seperti demikian itu, yakni pada bang. Seperti demikian itu, yakni pada bang. Maknanya ketika azan tu berpaling ke kiri jadi 2 kali. Ketika kata hayya 'alas falah yang 2 kali. Maknanya hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah tu kanan-kanan. Hayya 'alal falah tu kiri-kiri. Begitu. Sebab jadi maknanya dia cakap begitu takut keliru. Sekali ke kanan tapi 2 kali. Sekali maknanya ke kanan tu bilang 1 kali. Ke kiri itu bilang 1. Jadi berpaling 2 berpaling. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Tetapi ketika kata hayya 'alas salah tu ulang 2 kali. Ulang paling ke kiri, ke kanan 2 kali. Ketika kata hayya 'alal falah tu ulangan paling ke kiri itu 2 kali. Jadi mudah katanya hayya 'alas salah tu ke kanan kedua-dua. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah paling ke kanan. Sekali kata hayya 'alas salah paling ke kanan. Sekali kata hayya 'alas salah paling ke kanan. Lepas tu apabila kata hayya 'alal falah paling ke kiri. Hayya 'alal falah yang kedua pun paling ke kiri.
Adapun qomat tu dia sekali-sekali kan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka ketika qomat tu hayya 'alas salah paling ke kanan. Lepas tu hayya 'alal falah paling ke kiri. Hmm. Jadi dua-dua kali hayya 'alas salah dalam azan tu ke kanan kedua-dua. Hayya 'alal falah dua-dua kali dalam azan tu ke kiri kedua-dua. Maksudnya begitulah. Dengan tiada berpaling dada. Jadi paling dengan leher. Berpaling tu berpaling dengan leher. Dengan tiada berpaling dengan dada. Dada tetap menghadap kiblat. Dada tak berpaling daripada kiblat. Dan berubah dua kaki. Kaki pun tak berubah. Dan berubah atas pada berpaling dengan tiada berubah dua kakinya daripada tempatnya tempat kaki. Jadi yang bergerak tu leher saja. Bukan paling macam askar paling kanan kiri tu. Bukan. Jadi dada tak dipalingkan, kaki pun tetap di tempat pijakan dia. Dan sunat berpaling itu, masalah kata sunat berpaling itu daripada dua hayalataini, naknya pada, bukan daripada pada. Dan sunat berpaling itu pada dua hayalataini. Pada dua dan sunat berpaling itu pada hayalataini jua. Jadi tempat disuruh berpaling itu ialah pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Dua tu saja. Tiada pada yang lainnya lain pada hayya 'alataini. Mana ketika Allahu Akbar pun, ketika takbir Allahu Akbar pun tak disuruh berpaling. Ketika mengucap dua kalimah syahadah pun tak disuruh berpaling. Ketika kata la ilaha illallah pun tak disuruh berpaling. Ketika kata as-salatu khairum minan naum pun tak disuruh berpaling juga. Jadi maknanya disuruh berpaling tu ialah pada hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. Pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Dua tu saja. Sebab adalah kenapa disuruh berpaling pada hayya 'alataini saja, yang lain tidak. Sebab dianya sebab adalah keduanya hayya 'alataini tu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tu khitab kepada manusia. Itu tuju cakapan kepada manusia. Jadi makna bagi kata hayya, hendak hadir oleh kamu. Hadir oleh kamu. Datanglah, marilah, hadirlah. Begitu. Kerana kedua-duanya hayya 'alataini itu khitab kepada manusia. Ini tuju kepada manusia. Tujukan dengan cakapan itu kepada manusia. Sebab hayya, datanglah, datanglah. Mai. Sebab apabila ada khitab kepada manusia, ada ditujukan cakapan kepada orang, maka sunat berpalinglah. Bandingnya seperti salam sembahyang. Sunat berpaling kan? Seperti salam sembahyang. Salam tu sunat. Salam pertama ke kanan, salam ke yang kedua ke kiri kan. Sebab situ kenapa? Ada khitab kepada manusia. Assalamualaikum. Kesejahteraan itu atas kamu. Kamu tu khitab.
Apabila sebut kamu, kita kena paling kat dia. Kita tak cakap, adatnya biasanya kita nak cakap dengan siapa, kita berpaling kepada orang tu kan. Kita kata kita nak beri salam kepada orang kanan, kita berpaling ke dia. Kita nak beri salam kepada orang kiri, kita berpaling kat dia. Begitulah ilat dianya. Ilat katanya disuruh berpaling pada hay'alataini. Kata uh, kata Ibnu Ujailin. Kata Ibnu Ujailin, tiada sunat pada taswib pada bang subuh berpaling. Ketika kata taswib tu apa dia? As-salatu khairum minan naum. Ketika kata as-salatu khairum minan naum pada azan subuh yang dua-dua kali, tak disunat juga berpaling. Paling kanan, paling kiri itu pun tak sunat juga. Dan kata yang lainnya, lain daripada Ibnu Ujil, sunat. Kata orang lain daripada Ibnu Ujil, dia kata sunat. Sunat berpaling juga. Pada kata as-salatu khairum minan naum, sunat berpaling juga. Kerana makna seperti dua hay'alataini. Sebab ada khitab kepada manusia. Sebab as-salatu khairum minan naum, kita cakap dengan orang kan. Tidur tu lebih baik, semayang tu lebih baik daripada tidur, sebab solat tu, semayang tu dapat kebajikan, dapat pahala. Jadi orang lain daripada Ibnu Ujil, dia kata sunat berpaling juga seperti hay'alataini. Kerana makna taswib, makna as-salatu khairum minan naum itu seperti dua hay'alataini, seperti makna dua hay'alataini. Seperti dua halataini, hay'alataini, seperti makna dua hay'alataini. Maknanya di hayya 'alal salah, hayya 'alal falah tu ada khitab kepada manusia, maka as-salatu khairum minan naum pun ada khitab kepada manusia. Maka munasabah dengan khitab sana itu berpaling. Sebab khitab mana kita tujukan cakapan kepada siapa. Biasanya kita berpaling kepada orang tu. Begitulah. Dan lagi hendaklah orang bang dan qomat adil. Dan lagi hendaklah orang yang bang dan qomat adil, lagi merdeka, lagi tahu ia akan waktu. Dan lagi hendaklah orang bang dan qomat. Orang nak bang, orang nak qomat tu, mestilah kita pilih orang tu orang adil, bukan orang fasik. Orang adil bukan orang fasik. Fasik tu dengan sebab mengerjakan dosa besar, atau fasik tu dengan sebab mengekali di atas dosa kecil. Orang tu nak orang adil, sebab adil dikarenakan adil di sini adil bab riwayah. Maknanya sebab nak orang adil tu sebab azan dan qomat ni ialah nak bagi tahu ke orang, katanya masuk waktu kalau azan, dan nak bagi tahu ke orang katanya nak mulai solat. Maka kalau tidak adil, tidak sikoh, tak boleh kalau orang tidak adil, tidak sikoh, bahkan orang tu orang fasik, tidak diterimakan ceritaan dia.
idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik bawa satu khabaran kepada kamu, maka hendak menuntut nyata oleh kamu. Betul tak betul? Jangan terus percaya. Begitu. Jadi sebab itulah katanya orang azan tu nak orang yang adil. Lagi merdeka, nak orang tu orang merdeka bukan hamba. Lagi pulanya orang tu lagi tahu ia akan waktu. Dia tahu kata waktu dah masuk ke belum masuk tu dia tahu. Dan dengan kerana Allah, jadi hendaklah azan dan qomat tu kerana Allah. Ikhlaslah. Ikhlas kerana Allah, bukan kerana lain. Kerana hadis Tirmizi dan lainnya sabda Nabi sallallahu dan lainnya lain pada Tirmizi. Kerana hadis Tirmizi, mana kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya lain daripada Tirmizi. Lain dia tu lain daripada Tirmizi tu ialah Nasa'i, Ibnu Majah. Dikehendaki dengan yang lain tu ialah Nasa'i dan Ibnu Majah. Gini, dia istilah dia begini. Kita kena ingat kitab-kitab hadis yang 6, tertib dia. Tertib dia. Tertib nisbah lebih. Nombor 1, tulis ya. Nombor 1 Bukhari. Bukhari. Nombor 2, nanti ikutlah. Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Daud, nombor 3 Abu Daud. Tirmizi itu nombor 4. Tirmizi nombor 4. Nasa'i itu 5 kan. Nasa'i 5. Nasa'i 5. Ibnu Majah 6. Kita kalau nak hafal ikut tertib. Mengikut tertib kitab-kitab hadis yang 6. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Cukup 6. Maknanya itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah tu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Maknanya nombor 6 tu Ibnu Majah. Jadi Nasa'i lebih, kitab hadis Sunan Nasa'i lebih pada Sunan Ibnu Majah. Jadi maknanya begini, 6 buah tu, 2 yang pertama dia panggil sahih. 2 yang pertama panggil kata sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Mana kitab hadis bagi Imam Bukhari, kitab hadis bagi Imam Muslim, kita panggil sahih Bukhari, sahih Muslim. Lepas tu kitab hadis bagi 4 yang belakang, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, kita panggil sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Jadi 4 yang kemudian tu kita panggil sunan. Sunan. Jadi maknanya nombor 6 tu Sunan Ibnu Majah. Maka tinggi pada Sunan Ibnu Majah ialah Sunan Nasa'i.
tinggi pada Sunan Nasa'i ialah Sunan Tirmizi. Tinggi pada Sunan Tirmizi ialah Sunan Abu Daud. Tinggi pada Sunan Abu Daud ialah Sahih Muslim. Tinggi pada Sahih Muslim ialah Sahih Bukhari. Begitu. Lepas tu, tidak ada yang tinggi daripada kitab hadis, tidak ada yang lebih tinggi daripada Sahih Bukhari. Kitab hadis, kitab hadis. Tak, jangan kira Quran, jangan kira lain lah. Maknanya kitab hadis yang nombor satunya tidak ada kitab hadis yang lebih melainkan Sahih Bukhari. Lepas tu apa maksud nak cerita di sini? Apabila sebut yang lain, mana orang di bawah dia? Tengok. Bawah pada Tirmizi siapa? Nasa'i dan Ibnu Majah. Bawah pada Nasa'i itu, bawah pada Tirmizi itu ialah Tirmizi nombor 4 kan. Tirmizi nombor 4 maknanya maksud dengan kata dan lainnya mana di bawah dia, mana 5 dan 6. Itu maknanya kerana hadis Tirmizi dan lainnya, lain daripada Tirmizi. Siapa lain tu ialah Nasa'i dan Ibnu Majah. Siapa lain tu ialah Nasa'i dan Ibnu Majah. Tahu di mana? Sebut kata lain, kita cari yang bawah. Daripada 6 tu yang bawah. Kalau katanya Abu Daud, kalau kata Abu Daud dan lainnya, maka 3 bawah pada dia ialah Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kerana hadis Tirmizi dan lainnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana sab'a sinin muhtasiban kataba lahu bara'atum kutiba lahu bara'atum minan nar. Man adzana baca man adzana sab'ina sinin. Man adzana sab'a sinin. Man adzana sab'a sinin muhtasiban kutiba lahu bara'atum minan nar. Barang artinya barang siapa bang 7 tahun dia istiqamah azan tu masanya 7 tahun. Dia istiqamah azan dalam masa 7 tahun atau lebih. Mengirakan pahala pada Allah. Maknanya semata-mata nak dapat pahala daripada Allah. Maknanya ikhlas azan dia tu kerana Allah, bukan kerana lain. Disuratkan baginya, di surat ditentukan dia tu kelepasan daripada api neraka. Maknanya Allah Ta'ala bagi dia tu bebas kelepasan daripada api neraka, maknanya akhirat esok tak masuk neraka dah dia. Gitulah. Dan pada satu riwayat, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bang pada 5 sembahyang, 5 sembahyang, 5 kali sembahyang, 5 kali nak solat, 5 kali bang. Lepas tu dia azan sana itu kerana membenarkan, sebab dia percaya kata ini adalah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan dibalasan baik daripada Allah. Tu kerana dibenarkan.
kerana membenarkan. Maknanya dia percaya bahawasanya azan ini setengah daripada perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan percaya bahawasanya Allah Taala akan bagi balasan baik kepada dia. Uh, dan kerana mengira-ngirakan pahala. Maknanya dia azan tu tak lain tak bukan nak dapat pahala daripada Allah. Maknanya dia ikhlas kerana Allah. Uh, hmm. Diampun baginya daripada dosanya yang dulu. Diampun baginya bagi barang siapa tadi tu daripada dosa yang dulu pada azan. 5 kali. Dosa-dosa yang dia buat belum pada ni dia ampunkan. Yang ni dosa kecil. Kita maklum dosa yang diampunkan dengan kebajikan tu ialah dosa kecil. Habisnya ini dalil katanya sunat azan tu kerana Allah. Sunat berikhlas kerana Allah pada azannya. Dan sunat orang yang baik. Dan sunat orang yang baik suaranya kerana Nabi menyuruhkan umpama 20 orang lelaki. Dan mencengangkan suara apa tu? Abi. Suara Abi Mahdzurah. Maka diajarinya akan dia kalimah bang. Dan sunat orang nak azan tu siapa kalau kira eloknya, sunat kita pilih. Dan sunat orang yang baik suaranya, orang suara elok suara. Baik suara maknanya elok suara. Suara sedap lah. Nak orang suara elok. Tu maknanya sunat kita bagi orang yang suara elok azan. Mana dalil katanya nak azan tu nak orang elok suara? Kerana Nabi menyuruh umpama 20 orang lelaki. Kerana Nabi SAW menyuruh umpama 20 orang lelaki. Jadi maknanya maksudnya Nabi suruh jemput 20 orang lelaki. Suruh maknanya Nabi perintah pada sahabatnya cari orang suara-suara elok 20 orang. Mari tes di depan Nabi. Maka mencengangkan, terasa ajib, terasa menarik. Suara Abi Mahdzurah. Jadi maknanya Nabi suruh sahabat cari orang suara-suara elok tu 20 orang. Maka apabila dah dapat 20 orang suara-suara elok sini, maka dites lah. Tengok siapa yang paling elok suara daripada 20 orang tu. Maka Nabi tertarik dengan suara Abi Mahdzurah. Maknanya dalam 20 orang sini suara yang paling eloknya ialah suara bagi Abi Mahdzurah. Nabi setuju dengan dia, suara Abi Mahdzurah tu terlebih menarik daripada menarik hati Nabi daripada suara-suara orang lain daripada 20 tadi. Itu mana tercengang, rasa ajib dengan suara, rasa ajib dengan suara, terkenyang, tercengang. Bahasa Arab kata ajib. Maknanya terasa
menarik hati dengan suara Abi Mahdzurah. Maka diajarnya Nabi akan Abi Mahdzurah kalimah bang. Nabi pun ajar dia. Ajar katanya kau kena kata begini-begini, azan begini-begini. Kerana adalah yang baik. Ni dalil akli pula. Kenapa nak suruh elok orang nak azan tu? Sebab satunya berdalil dengan perbuatan Nabi. Yang keduanya berdalil pula katanya dan adalah yang baik suaranya, yang elok suaranya itu lebih membawa kepada memperkenankan manusia dengan hudur. Orang elok suara kalau dia azan, jadi maknanya orang tu nak mudah nak perkenang, nak tunai, maknanya orang suka nak datang. Jadi semangat dah sikit orang nak datang sembahyang tu. Tetapi orang nak datang sembahyang tu tak kira siapa azan. Asalkan bunyi suara azan dia datanglah. Tetapi kalau azan tu suara elok, semangat dah sikit. Bertambah semangat daripada biasa. Begitu. Bien. Dan sunat segala orang yang mendengar bang dan qomat. Ini untuk orang dengar azan, orang yang dengar qomat. Sunat apa dia? Menyahut seperti lafaz yang dikatanya. Jadi sunat kita panggil jawab azan kan. Jawab azan, mana jawab tu dah menyahut. Jawab tu dah menyahut. Lepas tu nak menyahut, nak jawab kata macam mana? Maka kata seperti dia kata. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun kata begitu. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun kata begitu. Dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun kata begitu. Dia kata macam mana? Kita pun kata begitu. Dia kata la ilaha illallah. Kita pun kata la ilaha illallah. Itu mana seperti lafaz yang dikatanya. Dan jika daripada orang junub dan atau haid sekalipun. Walaupun orang tu kalau kira tu tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak baca Quran sekalipun sebab dia orang berjunub. Sebab dia orang datang haid. Belum mani junub lagi. Dia haid. Belum putus haid lagi. Maka sekalipun dia sunat. Sebab ini jawab azan bukan bacaan Quran, bahkan zikir. Zikir tak dilarang pada orang junub dan orang haid. Orang datang haid. Sebab tu disunat juga. Mana orang berjunub dan orang yang datang haid dan nifas, sebut haid sama juga dengan nifas. Jadi maknanya disunatkan jawab azan juga. Sebab ini bukan ayat Quran, bahkan zikir. Zikir tak dilarang. Dan makruh meninggalkan menyahut dia. Kalau tak jawab azan tu makruh. Makruh bagi orang yang dengar azan dan qomat tetapi tak jawab. Itu makruh. Kerana sabda Nabi. Ini dalil bagi sunat menyahut. Mana dalil kata sunat menyahut azan, sunat jawab azan? Kerana sabda Nabi SAW, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya. Artinya, apabila kamu dengar
akan orang orang azan, maka kata olehmu akan seumpamu barang yang dikatanya. Dia kata macam mana, kita kata begitulah. Kemudian sahut olehmu, ya. Kemudian selawat olehmu atasku. Jadi kita baca akhir-akhirnya kemudian yang habis azan. Apabila orang azan, habis azan ni la ilaha illallah, sunat dia kata, sunat dia berselawat kepada Nabi. Itu untuk orang azan. Orang azan habis dia kata la ilaha illallah, sunat dia berselawat. Kita pun demikian juga. Apabila orang azan tu kata la ilaha illallah, kita pun jawab. Sudah kita jawab, kita berselawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masalah. Selawatlah dengan mana-mana bacaan selawat. Tapi selepas pada jawab salam, jawab azan dah, nak selawat pula. Jadi orang azan pun, habis azan dia la ilaha illallah, dia selawat. Kita habis jawab pun selawat di atas Nabi juga. Habis selawat itulah baru baca doa. Kemudian selawat olehmu atasku, Nabi kata. Jadi maknanya sunatlah. Sunat orang azan, habis azan dia selawat. Kita orang dengar, habis jawab selawat. Riwayat Muslim. Dan kiaskan bang pada qomat. Jadi mana qomat kita kira sama dengan bang. Walaupun hadis Nabi, hadis tadi tu Nabi cakap pasal azan kan. Nabi cakap pasal azan, katanya kena jawab juga. Tetapi qomat Nabi sebut ke tidak dalam hadis tadi? Tak disebut. Maka dikiaskan qomat itu dengan bang. Gitu. Kembali pada tadi, sunat belum pada hadis tadi ya. Sunat segala orang yang tadi. Sunat segala orang yang mendengar bang dan qomat menyaut seperti lafaz yang dikatanya. Jawab macam mana? Sama dengan dia kata tu. Melainkan sini. Melainkan pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Itu jangan sama. Sebab tu dia panggil kita kan. Maka disahutnya dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan jawab sama, jadi nakal pula. Hayya 'alas salah, datanglah kepada semayang. Kita pun jawab hayya 'alas salah, datanglah kepada solat. Tak jawab gitu. Kena jawab apabila dia katanya, orang azan tu dia kata hayya 'alas salah, datanglah kamu kepada semayang. Munasabah kita jawab katanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya tiada hilah, tidak boleh kelepasan daripada maksiat. Tiada ilah, mana tiada kelepasan daripada maksiat. Wala quwwata, dan tiada kekuatan di atas ibadat. Tidak ada kekuatan daripada ibadat. Kita ni tak boleh nak lepas daripada maksiat. Kita ni tak boleh nak kuat beramal ibadat illa billah, malaikat dengan pertolongan Allah. Malaikat dengan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi, yang amat besar. Itulah munasabah yang kita jawab. Kata marilah solat. Kita pun pada maknanya begitulah. Tidak kuasa, tak boleh lepas daripada maksiat, tidak kuasa di atas taat, mereka pertolongan Allah.
Gitu. Hmm. Jadi hayya 'alas salah pun jawab dengan kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah pun jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim juga. Jadi kira-kira hayya 'alas salah dua kali, hayya 'alal falah dua kali, maknanya jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim berapa kali kita orang dengar katanya? 4 kali. Sebab tu dia kata 4 kali pada bang dan 2 kali pada qomat. Nah, sebab kalau qomat apa dia? Hayya salah, hayya falah 2 kali aja kan. Maka 2 kali, kalau azan tu dia 4 lah, kalau kiranya hayya ala tu 4 kali. Dalil katanya pada kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tu sunat jawab dengan kata la haula wala quwwata hingga akhir. Kerana hadis Muslim. Artinya tiada daya, artinya arti la haula, tiada daya daripada menjauhkan maksiat akan Allah. Tidak ada daya upaya untuk nak lepas, untuk nak jauh daripada maksiat akan Allah, deraka pada Allah, melainkan dengan dia, dengan pertolongan dia. Kita ni tidak ada daya upaya untuk nak lepas daripada maksiat, melainkan dia juga kena tolong kita. Jadi kita ni nak boleh lepas pada maksiat, nak kena dia tolong. Kalau dia tak tolong mengelakkan kita, jatuhlah kita dalam maksiat. Kita ni orang lain jatuh dalam maksiat, kita terpelihara, kita tak jatuh dalam maksiat. Sebab apa? Sebab Allah bantu, Allah tolong kita. Begitu. Dan tiada kuat atas berbuat taat. Tak jadi kuat, tak dapat kekuatan untuk berbuat taat akan Allah, melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan taufik Allah. Gitu. Itu makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan dikata pada taswib azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa makna? Salat itu lebih baik daripada, lebih dapat, lebih senang untuk dapat kebajikan, lebih dapat kebajikan daripada tidur. Maka orang katanya semayang itu lebih baik daripada tidur. Kita nak jawab kata la haula, itu pun tak munasabah. Kita nak jawab kata macam dia kata pun bukan juga. Maka kita jawab kata disaudnya akan dia dengan katanya, kata orang yang menjawab, yang mensaud, sadaqta wa barirta. Dua kali. Sadaqta, sebab as-salatu khairum minan naum, dua kali kan. Maka kita jawab pun sadaqta wa barirta, dua kali juga. Maknanya, makna sadaqta wa barirta, telah benar engkau. Betul. Kalau itu maknanya apa dia? Sadaqta, benar engkau, betul engkau. Mana yang engkau cakap sani, kata semayang lebih baik daripada tidur tu, betul? Benar? Jadi salah kita, orang kata semayang itu lebih baik daripada tidur, kita jawab betul? Itulah, telah benar engkau. Dan jadilah engkau mempunyai kebajikan yang amat banyak. Itu wabarirta. Barirta ringkas-ringkasnya dapat pahala. Kalau ringkas-ringkas, sadaqta, benar engkau, wabarirta,
dan dapat pahala engkau. Betul? Kau ni boleh pahala tu. Sebab kau cakap gitu. Manakala pendek-pendeknya, sadaqta, benar engkau, wabarirta, dapat pahala engkau. Tapi makna yang sepenuh, maknanya dia kata, dan jadilah engkau, engkau tu siapa? Orang azan. Benar engkau orang azan, dan jadilah engkau orang azan, mempunyai kebajikan, yakni pahala. Kebajikan tu pahala. Yang mempunyai kebajikan yang amat banyak. Begitu. Mana dalil kata sunat kata sadaqta wa barirta ketika as-salatu khairum minan naum, kerana warid yang demikian itu pada hadis. Kena datang pada hadisnya begitu. Nabi jawab begitu. Dan apa ya? Kita akhir di situ dulu pada kata dan pada lafaz qad qamatis salah. Kita akhir di situ dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futahal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa sami'nahu وردد علينا وافتح